وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan juga inayah daripadanya dapat sama-sama kita berada pada malam ini untuk meneruskan lagi pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in, yang mana kita dah sampai kepada bab dan juga bahagian baru dalam fiqh, iaitu bab yang disebut sebagai munakahat ataupun al-ahwal asy-syakhsiyah, bab yang berkaitan dengan nikah kahwin dan yang berkaitan dengan nikah kahwin serta yang berkaitan dengannya. Kita masuk pada permulaan pengarang rahimahullah. Sebagaimana yang kita maklum bahawa kitab Fathul Mu'in ini ataupun fiqh pada secara umumnya dibahagikan kepada 4 bahagian. Pertama dipanggil sebagai rubu' ibadat. Rubu' ibadat makna fiqh ni ulama bagi 4. 1/4 dipanggil rubu' ibadat. 1/4 membicarakan bab ibadat. Dalam ibadat itulah adanya bab taharah, bab sembahyang, bab puasa, zakat, haji. Yang kedua dipanggil rubu' muamalat. Muamalat iaitu berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta. Kerana setelah daripada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia perlu kepada wasilah untuk kenyang perut. Kenyang perut untuk mengisi keperluan jasmani. Maka wasilahnya ialah dengan cara bermuamalah, jual beli, bab sewa menyewa, bab tanam bercucuk tanam, masuk dalam rubu' muamalah. Setelah itu, apabila kenyang perut, syahwat perut dipenuhi, maka manusia bila kenyang dia akan syahwat, hawa nafsu akan datang. Bila kenyang, perut kenyang, maka ia akan cari berfikir tentang memenuhi syahwat, hawa nafsu, keperluan tentang apa yang diperlukan oleh naluri sebagai manusia. Maka dibincangkan dengan rubu' al-munakahat pula, berkaitan dengan nikah kahwin dan yang berkaitan cerai, talak, khulu' dan seumpamanya. Manusia bila kenyang dia akan pergi, lepas penuh syahwat perut, dia akan pergi syahwat faraj. Setelah kedua-dua syahwat ini dipenuhi, maka akan berlakunya jenayah apabila syahwat perut dan juga syahwat faraj ini tidak dikawal, menyebabkan berlaku jenayah. Maka datang rubu' yang keempat dipanggil rubu' jinayat. Membicarakan tentang jenayah-jenayah. Sebab orang buat jenayah ni kerana sebab ni nak memenuhi syahwat, sama ada syahwat perut atau harta tadi, ataupun syahwat yang berkaitan dengan keperluan nafsu.
Maka Allah menurunkan syariat yang memenuhi dan juga mengatur tentang jenayah-jenayah ini. Dan termasuklah lepas daripada hukum yang berkaitan dengan jenayah. Setelah pada itu qada, bila berlaku jenayah kena akad ketua qadi, bagaimana nak mentadbir dan mengurus. Dan diakhiri biasanya kita diakhiri dengan ba ar-itqu, ba merdeka. Tafaul, kena ambil sempena, moga-moga Allah Taala memerdekakan kita daripada api neraka. Okay. Jadi bab an-nikah, kitabun nikah. Yang ni rubuk yang ketiga daripada fiqh. Daripada fiqh. Dalil pensyariatan dia itu telah maklum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahlah kamu dari kalangan wanita yang baik itu, sama ada 2, 3 ataupun 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu bimbang tidak berlaku adil, maka menikahlah seorang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati wa min sunnati an-nikah. Di antara siapa yang suka kasih kepada fitrah, maka hendaklah dia mengikut sunnahku, dan di antara sunnahku ialah bernikah. Dalam riwayat lain disebut faman raghiba an sunnati famata qabla an yatazawwaja sarafatil malaikatu wajhahu an haudi yaumal qiyamah. Siapa yang benci kepada sunnahku, benci bukan makna tak menikah saja, dia benci kepada sunnah, maka dia mati sebelum dia menikah, kerana sebab dia benci. Bukan dia tak mau nikah semata-mata. Allah, malaikat akan palingkan mukanya daripada telaga Nabi pada hari kiamat. Dan disebut man tarakal at-tazwija makhafatal alati falaysa minni. Siapa yang meninggalkan bernikah kerana takut fakir, takut papa, maka dia tidak di kalangan umatku. Ini semua hadis-hadis yang berkaitan dengan galakan untuk bernikah. Galakan untuk bernikah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dan seumpamanya ada bab khusus. Daripada Ibn Umar disebut ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini ialah satu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia ialah perempuan yang soleh. Dalam riwayat Ibn Majah pula disebut mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin salihah. Tidak ada faedah yang boleh didapati oleh orang mukmin setelah bertakwa kepada Allah. Tidak ada faedah yang lebih besar daripada mendapat isteri yang salihah. In amaraha ata'athu. Jika disuruh dia akan patuh. Wa in nadhara ilaiha sarathu. Jika dipandang, dia wanita itu akan menggembirakan suami. Wa in aqsama alaiha abarrathu. Dan jika bersumpah untuk bersumpah sesuatu, perempuan tadi akan tunaikan. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Dan jika suami dia itu tak ada, bermusafir, wanita ini akan menjaga dirinya dan juga hartanya. Dalam riwayat lain disebut juga tazawwajul abkar fa innahum a'dhabu afwahan. Menikahlah kamu dengan anak-anak dara, kerana anak dara ini lebih manis mulutnya. Wa antaqa arhama. Dan lebih rahimnya itu lebih segar. Kita kata angkat ni mana lebih segar, lebih baik rahimnya.
wa arda bil yasir, dan lebih redha dengan sedikit. Anak dara ni lebih redha dengan sedikit. Maknanya kalau suami pun kurang-kurang sikit tak ada masalah. Dia lain nikah dengan janda, dia akan banding. Nampak tak? Dah siapa bab ni nak kena baca juga. Saya pun dah fikir juga nak baca ke tak baca. Baca mula bab semayang. Ulang balik tak habis tak apa awak dapat faedah, ambil faedah. Daripada Imam Baihaqi ceritakan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW kata, man wulidalahu waladun falyuhassin ismahu wa adabah. Barang siapa yang mendapat anak, maka hendaklah dibaikkan, dielokkan nama dan didikan dia. Nampak? Jadi bab ni penting juga sebenarnya. Sebagaimana bab semayang, bab puasa, bab zakat itu penting, bab ini juga fardu keperluan. Kerana orang yang menikah dia kena tahulah hukum berkaitan nikah. Orang tak menikah lagi tak tahu pun ada kewajipan kalau dia hendak menikah. Jadi tak dapat tidak dalam syariat ni, fiqh ni kena meliputilah benda yang pekerjaan yang kita berkaitan dengan kehidupan kita, kita kena tahu bab hukum. Jarang-jarang lah bincang bab ni, kecuali khusus dalam universiti adalah bab subjek munakahat ataupun ahwal syakhsiyah, kekeluargaan, ataupun pengajian tafakuh yang khusus ada bincang lah. Siapa yang dikurniakan anak, maka dia hendaklah mengelokkan nama anak. Letak nama yang comel-comel, letak nama yang elok, makna comel. Dan juga didikkan, fa iza balagha falyuzawwijhu, bila anak tu dah balik maka nikahkan dia. Makna dengan syaratnya lah, balik dah mampu. Fa in balagha wa lam yuzawwijhu fa asaba ithman fa innama ithmuhu ala abi. Nabi kata, jika seorang anak tu dah balik tapi mak ayah tidak menikahkannya, sesungguhnya tiba-tiba dengan sebab tak menikah tu anak tu buat dosa. Dosa ni masuklah makna dia berzina dan semuanya, wal iyazbillah. Maka dosa tu kena kepada bapa dia. Ni juga peringatan lah. Tak, kadang-kadang mak ayah ini tak fikir zaman cabaran anak-anak zaman sekarang ni tak macam dulu. Tak macam dulu. Umur 25 tak kerja dulu baru menikah. Zaman sekarang belajar pun kadang-kadang kena nikah dah. Pelajar universiti tu tak pelik dah. Pelajar universiti menikah. Sebab apa? Sebab cabaran sangat banyak sekarang ni. Jadi disebut sini, kalau berlaku dosa dengan sebab ibu bapa tidak menikahkan anak, dosa itu mak ayah juga terlibat. Okey. Dalam riwayat lain diceritakan seorang lelaki bernama Ukaf. Nabi tanya kepadanya, wahai Ukaf, mu ada isteri tak? Nabi tanya dia, mu ada isteri ke tak? Ukaf kata, tak ada lagi ya Rasulullah. Hamba ada tak? Hamba pun tak ada. Dah kamu ni kaya, mudah, ada boleh buat hantaran kahwin ke tak? Dia kata, aku alhamdulillah ada harta, mudah. Maka Nabi kata, anta min ikhwani syayatin, mu ni saudara syaitan. Saudara syaitan. Jadi hadis ni sebenarnya sahih tu, riwayat tak apa sahih, cuma sebagai mengambil tentang taghrib dan juga galakkan dalam masalah ni. Nabi kata, kalau kamu di kalangan orang Nasara, kunta min ruhbanihim, mu ni kalau kamu di kalangan orang Nasara, mu ni jadi paderi dah. Kamu ni jadi paderi dengan keadaan kamu, dengan rupa cara kamu ni. Mu ni kalau dalam agama Kristian ataupun agama Nasara, mu paderi ya ni. Inna min sunnati an-nikah. Nabi kata, sesungguhnya daripada sunnahku nikah. Syirarukum uzzabukum. Orang yang paling teruk di kalangan kamu ialah orang-orang bujang. Ini bukan secara mutlak ni, kena faham lah. Bukan secara mutlak. Di hadis bab targhib dan tarhib ni kita kena faham dengan konteks dia lah. Nabi kata, seburuk-buruk kamu orang bujang.
Bujang ni mana dak menikah lagi? Tak mesti. Tapi maknanya ghalib, kalau orang biasanya orang hok jahat-jahat ni teruk sikit. Tak? Kerana tak dapat isteri lah. Wa aradhilu amwatikum uzabukum, dan jenazah ataupun mayat-mayat kamu yang hina ialah orang yang tidak menikah. Ala kulli hal, ini bukanlah secara mutlak, tapi nak mengatakan galakkan supaya menikah. Kemudian disebutlah apa nama ni, dalam hadis lain disebut man tazawwaja faqad satara syatra dinihi. Siapa yang menikah, dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha fi syatril akhir. Ni rasanya khutbah nikah disebut dah. Maka hendaklah dia menjaga pada separuh hak lain. Siapa hak menikah dah, separuh agama dia terjaga, maka separuh lagi Tuhan kena jaga. Kena jaga separuh lagi. Kemudian kita masuk kepada kitab kita ini, babun nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala babun nikah wa huwa lughatan ad-dhammu wal ijtima'u wa minhu qawluhum tanakahatil ashjaru idza tamayalat wa dhamma ba'daha ila ba'din. Menurut bahasa, nikah bererti berkumpul menjadi satu. Sebagaimana dikatakan orang Arab, pepohon-pepohon itu saling bernikah jika satu sama lainnya condong dan mengumpul. Sekarang ni masuk pada bab nikah. Maka pada adat kitab ataupun karangan para ulama, dia akan bincang takrif dulu. Perkataan nikah itu lughatan, pada bahasa memberi makna ad-dhammu wal ijtima', gabung dan berhimpun. Bergabung dan berhimpun. Ambil mana ni? Ini ambil daripada perkataan orang Arab. Wa minhu qawluhum, dan daripada makna ini diambil perkataan orang Arab ni, nakahatil ashjaru, pokok itu bernikah. Nakahat idza tamayala, jika condong. Nikah makna rapat, gabung. Wa dhamma ba'daha ila ba'd, dan bercantum satu dengan hak lain. Jadi kita, bahasa kita pun kita sebut dah, kita benda pokok buat apa? Catung. Mencatung, kita ikat, kita rapat. Itu masa daripada perkataan nikah. Tanakahatil ashjar. Wa syar'an aqdun yatadammanu ibahatal wat'in bilafzi inkahin aw tazwijin wa huwa haqiqatun fil 'aqdi majazun fil wat'i 'ala sahih. Menurut syarak, adalah sesuatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz inkah, menikahkan, atau tazwij, mengahwinkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna akad, dan secara majazi, secara hakiki ni makna secara asal, secara majazi ni makna secara pinjaman. Kata pinjaman secara kiasan bermakna persetubuhan menurut pendapat yang lebih sahih. Ini masih perbincangan tentang takrif. Jadi pentinglah kita tahu takrif ni supaya nak membezakan hakikat nikah daripada hak lain. Apa takrif nikah pada syarak? Aqdun yatadammanu ibahata wat'in, akad yang mengandungi keharusan bersetubuh wati, bilafzin inkah, dengan menggunakan lafaz inkah, au tazwijin, ataupun tazwij. Itu penting. Lafaz inkah, ankaha yunkihu inkahan. Jadi
Angkahtuka. Kalau terjemah bahasa Arab, aku menikah akan dikau. Nikah tu. Jadi bahasa Melayu pun guna kalimah perkataan nikah. Nikah. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan. Jadi kahwin tu terjemah pada tazwij. Zawaja yuzawiju tazwijan. Makna menikahkan, mengkahwinkan. Jadi angkahtuka, aku nikahkan dikau. Wa zawwajtuka, dan aku kahwinkan dikau. Dengan si fulan sampai si fulan contohnya. Jadi di sini ditunjuk dah kepada syarat dalam akad nikah tu. Kena guna lafaz inkah dengan tazwij. Sebab tu orang yang nak akad nikah kena berhati pada masalah penggunaan lafaz. Aku nikahkan. Dah gitu? Tak. Nikahkan. Tak kata nikah. Aku nikahkan. Kalau orang perhati molek lah, dia sebenarnya terjemah dah, dia tak ada syarat kena hak gitu. Hak. Tapi kalau kat bahasa Arab dia kena nakahtuka, angkahtuka. Jadi kena sebut aku nikahkan dikau. Hak tu maliknya lah, sebab mengekalkan sirah bahasa asal tu. Dan aku kahwin. Tu kahwin tu bahasa Melayu dah. Jangan aku kahwinkan. Tak ada. Sebab kahwin tu bahasa Melayu dah. Kahwin tu bahasa Melayu. Jadi nikahkan dan aku kahwinkan. Dan dia ni akad. Nikah ni akad. Dia tak boleh saja-saja gitu. Dia kena akad. Akad ni faham berlafaz. Bila akad, ada siapa? Ada orang yang jawab dengan orang terima. Ada ijab qabul. Ada ijab, ada qabul, tu akad. Ada ijab, ada qabul. Maka ada pihak suami dan pihak wali. Hak akad ni suami dan wali. Lagi akad berkaitan apa? Ibahatu wat'in, wati pada apa? Pada perempuan. Ada perempuan. Lepas tu ada saksi dan juga kena berlafaz sirah. Ada 5. 5. Iaitu suami, isteri, wali, saksi 2 orang, sirah. Mahkahwin tak masuk dalam hukum sebab dia benda syarat kot tu. Tapi tak masuk dalam hukum lah. Dia kena ada mahkahwin tu kena ada. Itu syarat dalam akad. Syarat dalam akad. Tapi tak mesti sebut dalam akad. Tak mesti sebut. Tapi mahkahwin tu kena ada lah. Jadi itu syarat akad yang mengandungi keharusan wati dengan lafaz inkar atau tazwij. Lepas tu pengarang membincangkan pula. Nikah ini makna pada bahasa Arab ada memberi makna nikah pada syarak ni, pada syarak. Memberi makna akad tu sendiri. Yang kedua memberi makna wati. Wati makna bersetubuh. Hatta tankiha zawjan ghairah, sehingga menikah dengan orang lain. Sehingga menikah dengan orang lain. Hatta tankiha zawjan ghairah. Antaranya itulah, sehingga dia menikah dengan orang lain. Setengahnya menafsirkan dengan wati. Makna orang perempuan yang kena tolak 3 kena tolak 3. Kena cina buta. Akad, lepas bukan sekadar akad, berlaku wati, barulah dia kena tolak, baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Jadi di sisi mazhab kita Syafi'i, lafaz nikah ini ialah hakikat. Apa maksud hakikat?
Dalam bahasa Arab, satu lafaz dia ada makna hakiki, dia ada makna majazi. Makna hakiki ialah makna asal, makna yang diletakkan yang segera faham. Makna asal perletakan yang segera faham, tu makna hakiki. Yang kedua, makna majaz, makna kiasan. Makna kiasan, makna hak jauh. Jadi dalam bahasa Arab itu maklum. Contohnya singa. Singa, makna asal bila kita dengar singa tu haiwan, sejenis haiwan yang bengis, yang ganah. Makna lain bagi singa, benda berani. Oh, jangan main. Dia singa. Dia tu singa padahal orang. Apa kita kata singa? Sebab dia berani. Dia berani. Nampak tak? Oh, macam singa dia. Sebab apa kita panggil dia singa? Sebab berani. Jadi benda itu dalam bahasa Arab ma'ruf. Dalam Al-Quran pun maklum. Tak? Ya, tangan dengan makna tangan dengan anggota, hak tu hak makna asal. Hak sepat kita bila kata saya ada tangan, faham makna tangan tu. Tapi kalau ada makna yang kiasan, saya banyak tangan saya. Kalau berang ada seorang. Nampak? Banyak tangan, ada banyak kaki dia. Saya ada banyak kaki. Kaki kat berang ada, kaki kat kemamang ada, kaki kat besuk ada. Makna apa? Kaki dia di atas sana. Tak, kaki yang masuk orang, pembantu. Jadi benda itu maklum. Nikah ini di sisi mazhab Syafi'i asal merujuk kepada akad. Pada hakikat. Hakikat tu makna pada makna peletakan asal yang segera faham. Dan majaz pada wati, menyalahi bagi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi terbalik. Mazhab Hanafi nikah tu merujuk kepada wati pada makna pemahaman yang segera, dan majaz pada akad. Itu benda khilaf yang apa nama ni di antara mazhab lah. Sebab tu dia kata ala sahih, atas pandangan yang sahih. Okey. Kemudian masuk kepada hukum nikah. Wa sunna ay nikahu litaikin ay muhtaji lil wat'i wa in ishtaghala bil ibadati qadirin ala mu'natin min mahrin wa kiswati fasli tamkinin wa nafaqati yaumihi. Sunnah bernikah bagi lelaki taik. Taqayatuku tawqan wa ta'ik fahuwa ta'ikun. Ta'ik apa dia ta'ik itu? Iaitu yang telah memerlukan bersetubuh, sekalipun terleka dengan melakukan ibadat. Terleka bukan terleka, sibuk. Dengan terleka, makna sibuk dengan melakukan ibadat. Yang mampu memikul biaya untuk mahar, boleh bayar mahar mas kahwin. Dan untuk pakaian semusim tamkin. Musim tamkin, iaitu semusim panas dan dingin, yang ia mendapat tamkin di sana. Apa maksud tamkin? Tamkin yang dimaksudkan di sini adalah satu kondisi yang membuat dirinya sunnah bernikah. Lain dia terjemah ni. Tamkin bukan maksud gitu. Tamkin dia kata satu kondisi yang membuat dirinya sunnah bernikah. Tamkin ni makna isteri serah diri. Isteri menyerah diri. Faslu tamkin, pada tempoh isteri serah diri, makna isteri duduk dalam penguasaan kita. Maka ketika itu nafkah kena beri. Tapi kalau isteri enggan, nusyus, tak wajib nafkah. Apa tak? Jadi tamkin ni dia terjemah dengan tak kena ni. Tamkin ni makana yumakkinu tamkinan, makana memungkinkan. Isteri memungkinkan suami, isteri membenarkan dan memungkinkan dia digunakan oleh suami. Faham maksud guna? Maknanya bukan mesti guna sungguh. Maksudnya tak ada apa-apa halangan
dia dalam penguasaan suami, maka tu makna berserah diri. Kalau dia serah diri, makna dia balik mak dia senyap-senyap, tak beritahu, tak dibenarkan, tu dia kena nusyuh tu, dia tidak membenarkan. Ataupun dia kunci pintu. Dia kunci pintu. Itu dia halang tamkin tu. Halang tamkin. Bila halang tamkin, tak wajib bagi nafkah. Kadang tak tahu ni tak. Tak tahu. Nafkah wajib bila? Kadang pihak suami tak tahu, kadang pihak isteri tak tahu. Lepas tu nak tutup nafkah. Nak tutup nafkah dengan tok qadi. Tutup nafkah, dah tutup nafkah ke mana? Dah saya balik mak, saya nak tutup nafkah saya. Dah masa awak tahu dah mana? Saya balik mak ayah saya. Dak khabar tok laki saya turun balik mak ayah saya. Tu dia telah menghalang suami daripada tamkin. Dia halang suami, dia menghalang serah diri pada suami. Dia tak serah diri pada suami. Maka bila gitu dia dianggap nusyuh. Kalau suami dah benar, bila nusyuh mana boleh nafkah? Nafkah perempuan isteri masa nusyuh tak dapat. Nampak tak? Nampak. Okey. Tu kadang kena tahu kak ni masalah ni. Makna kalau tidak ada redha tak redha, ini kira hutang ni. Hutang. Kata suami, katakanlah suami, dia tak beri nafkah kepada isteri. Tak beri nafkah pada isteri. Dan isteri layak beri nafkah sebab isteri serah diri dengan maksud isteri tak ada apa-apa halangan. Dah duduk sekali semua tapi tak bagi nafkah. Dan isteri tak reda, isteri boleh minta, itu dia anggap hutang. Hutang dengan manusia. Bila hutang dengan manusia, dia tak reda, mati tutup akhirat. Sebagaimana berhutang dengan orang lain. Nampak tak? Tapi ghaliknya kalau hubungan tak ada masalah, biasa suami isteri redha meredai lah. Tidaklah berkira-kira sangat. Tapi masalahnya bila berlaku pertelingkahan, perceraian, hak tu dia ukit balik. Dia akan ukit balik, akan kira balik. Okay? Jadi itu terjemahan tamkin tu tak apa tepat tu. Tamkin tu bukan maksud dia gitu. Tamkin ialah kita nak kata pun kondisi isteri menyerah diri kepada kehendak suami itu. Boleh nak kata gitu. Tapi bukan maksud kondisi yang membuat dirinya sunnah bernikah. Tak ada kaitan dengan tu. Hak ni ketika nikah dah ni, dah selesai menikah dah. Dan untuk nafkah sehari semalam tamkin tu disebut sehari semalam tamkin. Tapi tamkin, terjemah tamkin tu tak tepatlah tu. Okey. Sekarang ni dia masuk kepada hukum orang yang apa hukum nikah tu sendiri. Apa hukum bernikah itu sendiri. Dalam masalah nikah ini, kalau kita lihat kepada hukum fiqh dia ada 5 kan. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ia 5. Dia panggil ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyah. Hukum syarak hak taklifi ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Okay. Jadi pada kebiasaan setiap perbuatan tu biasa dak lari daripada 5 hukum ni. Samalah juga dalam masalah nikah. Cuma masalah nikah ni, asal hukum nikah tu apa? Asal hukum nikah ialah sunat. Sebab sunnah kan? Sunnah. Maka kalau ikut kaedahnya, maka na asluhu manduban la yatatarraqu ilaihi al-ibahah. Sesuatu hukum yang mana sesuatu perkara yang asal hukumnya sunat, dia takkan jadi harus. Harus ni benda hak kiranya tak ada pahala, tak ada dosa. Tapi kerana nikah ni asalnya sunat dah, dia hanya kena pada 4 hukum. Ni pun khilaf lah, tak ambil pandangan hak kuat lah, ada kata 5 juga. Jadi nikah kadang-kadang jadi wajib. Jadi wajib. Lepas ni akan sebut keadaan wajib tu mana. Kata wajib nikah lah ni. Bukan wajib fardu. Nampak tak? Keadaan nikah menjadi wajib. Kadang-kadang hukumnya sunat. Itu hukum asal lah. Nikah tu sunat. Kadang-kadang makruh nikah. Ada juga orang makruh nikah.
Makruh. Dan kadang-kadang haram nikah. Haram nikah. Nampak tak? Ada. Jadi berkaitan dengan nikah ni hukum dia ada. Berkait sama ada empat tadilah. Wajib, sunat, makruh ataupun haram. Sekarang ni diambil pada hukum asal iaitu sunat. Wa sunnah ay nikahu litaikin. Disunatkan menikah bagi orang taik. Taik ni makna hendak. Hendak apa? Ai muhtajin lil wat'i, yang hendak wati. Yang makna perlu kepada bersetubuh lah, nak pada wati. Wa inishtaghala bil ibadati, walaupun dia sibuk dengan beribadat. Dia kata sekalipun terleka dengan melakukan ibadat. Terjemah terleka tu tak tahulah, kok kita bahasa Melayu kita ni tak sesuai terleka. Sibuk dengan ibadat. Oh, dia ni orang kuat sejik ni, zikir sokmo ni, ada wirid-wirid. Tak? Sibuk dengan ibadat. Kalau ikut sibuk ibadat, perlu nikah ke? Tak kira dia sibuk ibadat tak ibadat. Dia berhajat atau ada keperluan fizikal dia, biologinya untuk bersetubuh wati, maka hukumnya sunat. Walaupun dia sibuk dengan ibadat. Maknanya sini kalau sibuk ibadat, masuklah. Orang sibuk belajar ke, sibuk dengan benda lain pun, hukumnya tetap sunat. Lagi syarat kedua, hukum sunat ni qadirin, mampu. Qadirin ala mu'natin, mampu memberi belanja. Belanja apa? Belanja tu min mahrin, mahar. Boleh bayar mahar mas kahwin. Berapa sekarang? 5,000, 6,000, 7,000. Tengok. Mah kahwin hak standard lah. Wa kiswati fasli tamkin, dan pakaian. Boleh beri pakaian pada fasal. Fasal ni makna pada musim tamkin. Makna kalau perempuan tu dia serah diri, dia available. Dia available, tak ada masalah. Dia tidak ada apa-apa halangan. Musim panas kena beri pakaian musim panas. Musim sejuk kena beri pakaian musim sejuk. Dalam setahun ada 2 kali suami wajib beri pakaian. Satu pakaian pada musim panas, satu pakaian pada musim sejuk. Hak lain itu ialah ihsan untuk lelaki. Duit ihsan untuk lelaki ya. Hak ni hak wajib, satu musim panas, satu musim sejuk. Itu syarat kalau dia menyerah dirilah. Katakanlah musim sejuk dia tak tamkin langsung, tak available langsung, itu tak wajib pada musim sejuk. Itu maksud kiswati fasli tamkin wa nafaqati yaumihi ay yaumi tamkin. Dan juga nafkah belanja pada hari tamkin. Pada hari tamkin. Okey. Hari tamkin makna hari yang dia serah diri pada suami tu, dia duduk dalam penguasaan suami. Suami kena bagi makan, nafkah. Nafkah tu termasuk biasa makanan lah, makanan hak perlu, makanan, minuman. Jadi makanan dan minuman serta nafkah itu dia berbeza ikut orang. Kalau orang yang miskin, kata B40 ke, B40, taraf ataupun kedudukan makanan tu beza. Orang hak lebih pada B40, orang hak senang, makanan lain pula. Nampak tak? Jadi dia berbeza, bukan maknanya sama. Tak boleh nak bezalah. Rumah sebelah makan daging kambing sokmo. Nampak tak? Kambing sokmo. Rumah ni makan ikan kering sokmo. Ni makan ikan lolong sokmo. Ikan mata tubis sokmo. Jadi dia berbeza. Syaratnya kena beri makan. Berapa kali sehari? Selepas ni akan sebut. Ialah 2 kali sehari. 2 kali sehari. Makan 2 kali sehari. Hak lebih pada itu ialah daripada ihsan. 2 kali yang kenyang. 2 kali yang kenyang. Makan tu maknanya dengan sekali dengan lauk lah. Lauk yang sewajarnya.
Makna zaman sekarang ni kita nak kira hak senang apa, nasi bajet. Nasi bajet tak? Nasi bajet ada nasi, ada lauk, ada kuah, ada sayur sikit. Lepas tu belacang sikit. Lepas tu sekali dengan air sirap. Dia apa ya? Tiga ya. Si bajet. 4 ya. Air free. Ada nasi bajet air free. Ada hak 3 yang nak, bergantunglah. 2 kali makan. Satu pagi, satu tengah hari, satu malam satu. Makna kira lah, makna pagi atau tengah hari itu, dan juga satu petang ataupun malam. Itu nafkah pada hari tersebut. Jadi itu hukumnya sunat. Kalau dia perlukan lil akhbari ats-tsabitati fis sunani, kerana berdasarkan dalil-dalil dalam sunnah. Dalam ni dia sebut berkaitan dengan makruh, dia sebut makruh, dia sebut wajib pun disebut. Kalau kita boleh simpulkan, hak jadi wajibnya jika seorang itu kalau dak menikah menyebabkan dia jatuh dalam maksiat, berzina, hak tu hukumnya wajib. Dia ada belanja, dia ada kemampuan. Kalau dak menikah menyebabkan dia berlaku maksiat, maka wajib dia menikah. Kalau dia haram, kalau menikah tujuan yang haram, tujuan nak khianat isteri, ada tak? Nikahnya nak balas dendam. Macam-macam. Waktu hukumnya haram menikah. Ataupun kalau makruh, seorang itu menikah dalam keadaan dia tidak mampu menanggung dan menyebabkan mudarat. Maka itu dikira sebagai makruh. Hak lain tu lil akhbar tsabitati, kita sambung pada minggu depan. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.